Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton, sahabat-sahabat, rakan-rakan trader, baik trader ataupun yang bukan trader. Ada juga yang bukan trader tapi yang menggemari fundamental. Sebab saya ada jumpa 2 orang lah saya jumpa. Saya tanya dia trade tak? Dia tak trade tapi dia suka mendengar penerangan. Terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan perhatian. So malam ini satu lagi episod perkongsian analisa daripada sudut fundamental oleh Cikgu Yun CTC untuk anda semua dalam episod 140. Untuk segmen yang bertarikh 5 hari bulan Ogos 2020. Dan Alhamdulillah, dalam kita melairi kehidupan kita ni, apa yang suka untuk saya kongsikan sekali lagi, COVID masih lagi. So jangan kita alpa lah. Sekarang ni kalau nampak yang menggunakan ribbon pink, boleh buat laporan polis, tak ada masalah, sebab dia akan kebolehjangkitan daripada pihak yang memakai benda tu amat besar. So sekarang ni balik luar negara, kuarantin di pusat kuarantin. Dia nak macam tu, macam mana? So jaga diri kita, kita jaga kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, segmen ini juga akan dapat anda ikuti di channel YouTube kami. Mana yang terlepas nak melihatnya kembali, boleh, tak ada masalah. Okey, dan kat situ dia ada playlist siap lah. Yang menariknya semua segmen termasuk hiburan sebelum kita berhenti masa PKP, semua segmen berada di sana. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum daripada siapa ni? Daripada nama apa? Nama apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Baik, sebelum kita bermula, salam Aidil Adha buat Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Baik, macam slow je, romantik sangat. Jangan romantik sangat ni. Ni. Okey, Tok, sebelum kita bermula, satu pertanyaan. Apa dia? Apabila data berkala membentuk mengatakan US jatuh, tapi masa di chart dia masih lagi dalam keadaan trending up, dia ambil masa berapa lama setiap kesan daripada data berkala ni ke MT? Berapa dia kadang-kadang ada separuh orang cakap data berkala malam ni, pagi ni, besok dia akan jadi dah. Ada yang cakap tak juga. Okey. Dia kenapa jadi benda macam tu je? Dia ada 2 perkara je. Yang pertama, dia effectiveness dia on the spot. Itu as a common sense kesan je lah. Kita tahu rangsangan keputusan segera, itu jelas data berkala ni, iaitu on the spot terhadap masa yang diterbitkan. Yang kedua, dia dipacu oleh keseluruhan environment. Macam sekarang, apa yang memonopoli ataupun yang mendominasi? Kita ada spekulasi, kita ada geografi politik, kita ada kekuatan rangsangan saham, dan kita ada istilah yang dipanggil sebagai market mover. So itu yang menyebabkan rangsangan itu kadang-kadang perlahan, kerana market akan digest terhadap setiap keseluruhan perkara yang mendorong pada masa itu. Itu perkara kedua, yang kadang orang kata selepas sejam ke 2 jam ke 3 jam tu begitu. Tapi yang nyata di peringkat pertama tadi memang dia berlaku di on the spot, itu jelas. Cuma pergerakan secara on the spot ni dia akan bergerak secara purata. Saya masih ingat tahun 2008-2009 bila saya kata pergerakan ini secara on the spot. Contoh, range 40 pip, 50 pip untuk setiap kesan terhadap tajuk-tajuk yang dah tentu terbit mengikut masa. Range itu dia akan bergerak on the spot. Tapi itu bukan dipanggil sebagai acceleration, itu dipanggil trending. Trending itu bermakna, ada yang mengatakan trending itu adalah trending yang sepanjang-panjang masa. Okey, secara overview benar. Tetapi trending yang dimasukkan di sini adalah trending yang effectiveness dia hanya pada masa tersebut saja, trending saja. Selepas dia habis trending kecil itu, baru dia panggil accelerate atau decelerate, iaitu pergerakan pada masa itu secara sama ada step by step, stage by stage, ataupun lower by lower. Itu yang
purata kalau dari segi sudut teknikal dia ada lower high, high lower, high high low 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 bla low 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 bla low low macam tu lah. Okey. Baik. Itu maksudnya. Jadi pada yang bertanya tu saya rasa clear saya tahu anda memang trade news kan. Trade news yang satu bahasa yang yalah lama juga. Bila news je dia depo. Bila news je dia depo. Macam tu ada juga. Okey, Firdaus Muhammad Saleh salam daripada Muhammad Ed Azlan. Salam cikgu dan juga Pak Su. Okey, baik. Boleh kita mulakan cikgu untuk hari ini. Ada permintaan ada permintaan juga ini tapi tak apa kita dengar dulu penjelasan daripada cikgu tentang pergerakan mata wang asing. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CDC.FM, kepada mereka yang pelayar-pelayar ataupun the Sailor Moon ataupun the Sailors ataupun the Pirate of Caribbean dalam gadget TV CDC.FM yang mengikuti segmen ini. Wa imah, tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, mahupun tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda gunakan sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat. Selalu saya ingatkan diri saya dan semua, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini saya bermula di minggu pertama Agustus 2020 ya. Agustus. Si maklumlah semenjak jumpa dengan pesantren ni, Agustus cakapnya. Pesantren 10.37 malam, 7 minit berlalu ke udara secara langsung kita di awang-awangan, bukan langit ketujuh, tetapi suatu segmen yang ke udara secara langsung untuk kita memecahkan blok-blok tertentu tentang situasi market-market semasa. Saya berhadapan dengan beberapa guru besar hari ini. Guru besar pencen tapi guru besar pencen. Cikgu besar Cikgu besar. Mereka mempunyai pendapatan yang lumayan ya, dengan hasil gaji dan pencen mereka. Membicarakan tentang apa itu sudut perusahaan dan niaga tanpa perlu bekerja tetapi kewangannya masuk. Saya tanya apa motifnya mendorong mereka bertemu saya untuk berbincang perkara ini. Ujungnya tak handsome tak apa. Aduh yai, terjebak juga guru-guru besar ni ya. Okey, dia nak bertanyakan pasal tu lah. Okey, baik. Jadi seorang yang intelektual ini bila terbuka minda dengan cara mungkin sekarang dipanggil sebagai lifestyle yang saya katakan tadi, tidak kira apa je lifestyle anda, mula menusuk ataupun mempengaruhi di kalangan mereka-mereka yang dahulu tidak melihat trade ini sebagai suatu medium dan sekarang meletakkan bahawa yes, inilah dunia dan zamannya. Salah satu improvement Pak Su. Betul. Alright. Perjuangan tu maknanya ada nampak lah. Ya betul. Okey, apa yang menarik tentang situasi hari ini? Saya teringat tadi perkataan yang katakan trade news. Dulu masa 2008, saya ingat lagi 2008. Saya mula fokus 2007 sepenuhnya. 2009 saya all out sedaya mungkin dan sedaya usaha mampu, sehingga kan saya tolak beberapa peluang kerjaya semata-mata nak fokus dalam perkara ini. Trade news, macam saya katakan tadi, istilah sama ada kesan itu on the spot ataupun ambil masa. Di zaman itu trade news ini tidak ramai yang meletakkannya sebagai potensi ataupun peluang. Okey, mereka lebih bersukaria ataupun berjimba-jimba. Wah, dengan banyak duit tu berjimba-jimba. Betul. Istilah teknik itu dan teknik ini. Baik. Kemudian sukar untuk kita mendekati yang dimaksudkan makroekonomi secara economic data yang kita nampak dalam Forex Factory commonnya biasanya. Ini dan sampailah satu masa itu saya pernah kena notice ataupun kena warning dengan admin di Forex Factory. Saya ingat lagi. Masa tu memang kita cerita dalam bentuk bahasa trade news lah begitu. So insiden itu saya meletakkan satu masa nanti saya nak lihat ada penganalisis dunia yang mengiktiraf trade news ini memang ada kesannya, dan saya berjaya mendapat satu
satu networking, ya, saya ingat lagi di masa cakap serang di Michigan di Amerika. Beliau ada pernah private message dengan saya. Beliau adalah penganalisis news secara profesional. Itu tahun ini baru saya nampak ada seorang penganalisa dunia yang mengiktiraf bahawa yes, trade news ini memang ada pulangan yang lumayan. Bermakna setiap news itu memang membantu pembentukan trend market, memang membantu pembentukan market view untuk membantu traders melihat kesesuaian mendapatkan profit. Alhamdulillah. Berapa lama jauh tu? 2008 sekarang 2020. Saya dapat reply saya rasa minggu lepas. Allah Akbar. Lama ya cikgu. Saya tak tahu dia dapat dari mana sebab saya masuk ke dalam website dia. Saya bertanya dalam ruangan komen dia lah. Ya, dan dia kata yes, it is true. Dan dia jadikan satu career sebagai seorang facilitator, membongkar bagaimana dan apa bentuk news yang diletakkan sebagai economic data ini membantu traders untuk profitable. Dan saya rasa pilihan saya pada awal 2008 itu akhirnya memang ada kesinambungannya. Jadi pada di luar sana traders, jangan segan, jangan malu jika mengatakan trade news ini macam kenapa tiba-tiba market patah, naik turun, terjun jurnal dan apa semua, ini pasal ada news, ini pasal ada news. Jangan salahkan news tu, itu memang menggerakkan market. Bukan salah teknikal, tak, teknikal dah betul, mereka lihat harga. Tetapi macam kita belajar lah, kita belajar. Contoh kita naik bicycle. Sekarang saya tengok ramai yang suka naik bicycle kan, pakai helmet, pakai full face dan sebagainya lah. Basikal pun bukan murah-murah, saya lihat makan ribu juga. Betul. Okay. Ada yang berbasikal tinggi tonggek, ada yang berbasikal kecil berlipat-lipat. Ujungnya apa? Dia nak berbasikal, nak exercise. Yang ini tekan pedal laju 10 km, yang tu tekan pedal baru 5 km. Jadi apa kaitannya basikal dengan news ini? Jadi basikal yang mahal, newsnya lajunya semakin jauh. Basikal yang murah mungkin berat sikit, jadi perlahan. Itulah. Tapi trending dia apa? Trending dia adalah track yang dia guna tu lah. Tu track dia kan sama. Betul lah. Betul kan maksud kan? Track jalan yang sama je. Ya, itu yang cuba kita terapkan di sini. Wow. Tidak ada sesuatu yang membezakan antara kita pun. Yang membezakan adalah macam mana yang kita tahu, ilmu dan kemahiran. Itu yang membezakan Technical kita. Okey, siapa yang trade news? Saya nak tengok apa orang malam ni. Okey, baik, kita nak kongsi-kongsi. Okey. Okey, 1 minit sekejap. Saya nak buka carta saya minggu lepas. Boleh? Sebelum kita pergi jauh sikit. Nanti senang kita nak sebab dah beberapa minggu ni saya entry, jadi saya nak tengok potensi apa, ada rezeki ke tidak kita minggu ni. Manalah tahu kod-kod ada ke tak ada. Alang-alang tu nanti goal tolong buka. Okey. Ada yang minta. Cikgu. Apa tu? Maximize MT4. Maximum MT4 maksudnya apa? Maximize. Besar sangat. Besar sangat. Maksimum kan? Oh, maksimum kan. Dah maksimum dah apa? Dah maksimum dah. Baik. Terlebih ni. Okey. Belum lagi. Aduh, kat mana? Allahu Akbar. Sikit je. Rasanya saya dah tekan tadi. Minta maaf tuan-tuan, maklumlah. Saya kat rumah tak ada PC macam ni. Wah. Okey tuan-tuan, kita tengok sekejap sebelum kita jauh supaya kita sedikit motivasi untuk malam ni. Pembelian minggu lepas, minggu lepas saya take team dengan Boboy CTC, engineer saya yang terbaik sekarang ini. Kita melakukan pembelian pada 29 hari bulan 7, iaitu hari Rabu minggu lepas 7 hari, bermakna hari ni 5. Betul, kita membeli gold pada 1956 harga dan kita letak TP 2000 dan dia hit 436.8 pips ataupun 437 pip. Keseluruhan pips yang kita perolehi setakat ini selama 3 minggu berturut-turut, bermula 22 hari bulan 7 sehingga 29 hari bulan 7, kita berjaya mencapai sasaran lebih daripada 1900 pips. Satu pergerakan yang pada saya memotivasikan kefahaman fundamental itu untuk melihat keberanian ataupun macam mana tuan-tuan meletakkan kefahaman selama ini. Technical is technical dan kesesuaiannya
sesuai. Jadi keseluruhan potensi jika melakukan money management yang baik, saya dapat menyaksikan di sini purata jika meletakkan 10% kategori stop loss terhadap modal $1,000, kita berjaya memungut dengan kurang daripada 10% risiko sebanyak $677. Ini bermakna keuntungan kita untuk tempoh 22 hari bulan 7 sehingga 29 hari bulan 7, kan? Bermakna 7 hari pergerakan pasaran kita berjaya mencecah 67.7%. Secara tidak langsung, kapasiti jika diletak di atas worksheet kita sebagai mereka yang mengurus keuangan, ini adalah achievement yang melepasi sasaran 10%, iaitu 50% exceed daripada target. Dan sebagai seorang fund manager ataupun head fund managers, ini adalah sesuatu yang awesome. Dan saya tak galakkan. Kerana apa? Sebab hedge fund managers, konsep dia adalah consistently. Ini memanglah dilihat konsisten, tetapi terlalu besar profitnya. Bila terlalu besar profitnya, dikuatiri mereka yang punya portfolio, mereka akan terdesak atau tertekan dengan satu target yang besar selepas ini. Jadi berhati-hati dalam trade anda. Bukan input besar yang kita nakkan, tetapi adalah how to manage the money flow dalam financial system yang tuan-tuan trade. Jadi inilah kerana trade kita melalui makroekonomi, melalui bicara fundamental selama 7 hari kita berjaya achieve 67.7% dengan zero losses. Tahniah semua. Right, saya simpan dulu, nanti kita entry lagi jika ada peluang. Alright. Okey, 7 hari 67% okey ya? 7 hari. Okey, 7 hari 7%. Boleh, kan? Boleh lah tu. Solid Kan? Jangan angkat baku sendiri, tak baik, masuk neraka. Alamak. Masuk neraka. Baik. Baik tuan-tuan, kita mulakan minggu ini dengan 3 hari bulan Agustus, ya. Kita tahu hari Isnin hari permulaan, dan saya ucapkan mereka yang berkorban pada minggu yang lalu, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang terbaik, kerana Allah Ta'ala mencintai ibadah korban, ibadah yang terhebat, diangkat darjatnya dan lebih hebat daripada mereka yang bersedekah. Itu kelebihan korban. ISM Manufacturing PMI mencatat bacaan yang pada saya tinggi. Ini adalah bacaan yang sangat baik, dan saya khawatir sedikit nanti NFP ini beat the expectation, melepasi lebih pada 1.5 juta. Ini satu jangkaan yang saya rasa mungkin boleh berlaku, dan ini akan mematahkan goal kita nanti jika ia berjaya beat. Sebab penyusutan daripada, saya terus langkah penyusutan daripada NFP ini agak jauh. Daripada 4,800,000 kepada 1.5 juta. Jika dia pergi 1.7 juta atau 2 juta, bermakna rate ataupun komposisi emas kita akan patah dalam keadaan yang decelerate seketika sebelum kita buka lembaran baru. Namun ISM dah membuka bicara USD nice. Baik bacaan nice, dia. It's a very nice. Sangat nice pada saya. Sebab 53 ni bacaannya tinggi kan. Di kala pandemik, Amerika mendabik dada dengan satu purchasing market index yang baik. Order factory-nya bagus. Bermakna trade mereka, import dan ekspor mereka berkembang baik untuk bulan Januari. Maafkan saya, bulan Julai. Bulan Julai. So bulan Julai tu bulan berapa? 7. Tahu bulan 7. Bulan 7. Maknanya setengah tahun dah berlalu, dan sekarang kita nak setengah tahun kedua, bermula dengan bacaan yang baik. Untuk saya beritahu tuan-tuan, saya meletakkan Agustus adalah bulan yang cukup sibuk terhadap Amerika Syarikat. Sebab berhati-hati ya, nanti saya kupas. Baik. Okey, sangat terutama tolong jaga tarikh 15 hari bulan 8. Cuba tengok sekejap Pak Su 15 hari bulan 8. Apa yang ada? Tak ada apa-apa, kosong. Tak ada jadual pun. 15 bulan 8 kosong. Hari Sabtu lagi. Okey, kenapa 15 hari bulan 8? Nanti ingatkan saya buka sedikit. Sebelum tu saya ke depan dulu. Dan kita ada Aussie dollar pada 4 Ogos. Cash rate yang kekal. RBA statement yang pada saya stagnancy, cukup untuk meletakkan kebergantungan China sangat-sangat ketara di saat ini bagi memimpin Aussie dollar aktif ataupun selesa mengikut perkembangan GDP mereka. China sudah mengumumkan bahawa pertama sekali mereka akan mencetak duit emas.
mencetak duit emas. Ini bermakna mungkin mereka tak nak dah layan dolar Amerika ni, apa barang. Mereka tak boleh tidakkan dolar Amerika, tapi mereka dah umum mereka mencetak duit emas. Dan dalam pada masa yang sama juga bekalan emas dunia dikurangkan pengeluarannya. Ini mendorong kenaikan harga emas kita melastik ke bintang. Jadi kalau kata berpelesik kota tu tak munasabah lah kan. Sebab berpelesik kota, melastik ke bintang tu lagi jauh perjalanannya. So dua perkara ini cukup untuk menjadikan demand terhadap emas kita semakin eksotik nanti. Saya masih menetapkan sasaran kita 3,000, 5,000 dan 10,000 bacaan. Kita berjaya hit $2,000 Pak Su, dah berjaya hit. Dan kita lihat tadi kita berjaya, alhamdulillah, konsisten kita dalam tempoh 7 hari dengan bacaan melepasi 50% profitable. Tapi jangan amalkan apa yang saya buat. Saya buat dengan 10% kerugian yang saya sanggup tanggung, tetapi Allah balas dengan keuntungan 67.70%. Jadi pilihan masing-masing lah untuk memilih, ya. And then cantiknya apa yang kita lihat di permulaan Agustus ini, kita mula-mula dengan NZD, juga melihat employment change yang baik bacaannya, ya. Kita tahu ni yang saya bincang dengan Boboiboy minggu lepas. Ada yang mengatakan positif, negatif, negatif, positif bagus. Siapa kata positif mestilah naik, siapa kata negatif mestilah turun. Kat sini contoh hanya lagi. Sekarang negatif naik ke turun. Masing-masing kita kelip-kelip, naik turun. Kalau negatif tapi naik turun. Kita dah kupas minggu yang lalu. Okay, dan ini bacaan yang baik, alhamdulillah. And then kita ada unemployment rates pada waktu yang sama serentak ini selepas subuh adang lah. Orang Melayu kata subuh adang, maknanya subuh adang tu subuh pucuk. Subuh pucuk. Pucuk nak habis ke? Subuh pucuk mula. Pucuk Nah, ni syuruknya jauh lagi 7 lebih. Baik. And then bacaan yang baik, kan, menyusut. Bermakna kedudukan sektor pekerjaan sekarang ini di negara Kiwi ataupun the Kiwis baiklah. Masing-masing ada kerja. Selepas pandemik ini banyak pekerjaan yang perlu untuk di restructure balik, jadi berkembang. Ini juga membantu the commodities untuk sustain setakat ini. And then baru saja berlalu 52 minit yang lalu untuk sektor non-manufactured ataupun bukan pembuatan dari Purchasing Market Index. Bacaan yang sangat wow pada saya. Jauh peningkatan dia dari 55 ke 58. Ingat, dua-dua ISM membuka lembaran yang cukup baik untuk Amerika Syarikat. Pernah saya nyatakan sebelum ini, ingatkan diri saya juga, ini bukan nak ujub tapi nak bagi tahu. PMI yang baik di permulaan bulan memberi potensi kekuatan data di peringkat seterusnya. Kita dah pernah bincang pasal perkara ini. Boleh semak video-video saya, boleh tengok kat mana saya cerita PMI. Pembukaan lembaran ibaratnya macam kita buka kedai niaga lah. Buka aja, Assalamualaikum, nasi lemak 10. Hoi, baru nak buka menu. Hari ni jual nasi impit tak jual nasi lemak. Lama nasi impit dah pula. Ibaratnya macam tu. Demand tu dah datang di peringkat awal. Jadi sekurang-kurangnya kita nampak satu pembukaan bagi data Amerika untuk di Agustus ini, bacaan yang baik. Jadi saya dapat merasakan Trump ataupun Pak Trump kita akan berbesar hati mendapat figure yang sebegini baik. Dia kata we're doing good. Kita buat dengan cukup baik untuk permulaan. Okey. Tapi di mana ADP NFP kita tak wujud kat sini kan, tak keluar. Ni kategori apa? ADP kat sini dia kategorikan medium impact. Jadi cuba kita tengok sekejap. Medium impact kita apply sekejap. Yes. Dah keluar ADP kita kan, medium impact. So Koroda bercakap jam 8 malam tadi pun kategori medium impact. Ini akan kesan kepada JPY. Tengok, berjaya menyusut. Perlukan 1,200,000 untuk pekerjaan baru jangkaan, tetapi dia hanya mencatat 167,000. Sangat menyusut. Ini minggu lepas pun kita dah kupas. Antara positif, negatif, positif, negatif. Jadi macam mana nak baca dia? Yang ini kategori apa tuan-tuan? Pak Su, kalau macam ni, lemah ke kuat? Weak or strong? Oh, strong.
strong, maka Pak Su akan loss lah. Entry-nya akan loss, confirm loss. Okay. Okay. So ini bermakna menyusut ini kategorikan weak untuk Amerika di saat ini yang setengah tadi kata trade news. Okay, 8.15. Cuba kita sedikit kita semak 8.15 malam sekejap just untuk dapatkan dia punya apa tu contoh. Commonly saya akan letak pada UJ lah, paling senang sebab Amerika UJ ni common dan sangat menjadi perhatian. Pukul 8 suku sekejap kita buka sikit. 8 suku. 8 suku bermakna sekarang jam berapa waktu 10 10 maknanya ni 10, ini 9, ini jam 8 tu lah. ini 10 malam, ini 9 malam, ini jam berapa yang ini? Besarkan sikit. Ini jam 10 malam yang sedang bergerak ni. Ini jam 9 malam yang selesai. Ini jam 8 malam. Ini jam 8 suku malam. Inilah candle 8 suku malam kita yang jatuh ditimpa tangga. Sedang naik tangga, dah lah jatuh, ditimpa lagi tangga ke bawah. Sekarang dia terbang. Kenapa dia terbang ni yang ini candle pukul 10 malam? Kerana candle yang ini tuan-tuan, candle pukul 10 malam NF untuk ISM non-manufacturing PMI positif. Pukul 10 ni trade news. Apa saya kata trade news tadi? Dulu orang sangkal perkara ni. Saya tak nak berdebat dalam hal ini. Cuma saya nak bongkar. Tengok. Jika mereka yang mempunyai modal yang kecil, macam saya, modal saya tak besar, 3 juta saya trade. Taklah besar sangat. Biasanya ini adalah pulangan untuk reward pada hari ini. Jika saya mengamalkan ni reward saya reward. Walau macam ni saya akan buy satu. Saya buy satu mana nak buy ni? Alah, lupa pula. Only order, okay. Ni sekarang begini, saya buy lah satu. Ketepek. Pek. Okay, 1, 2, 3 memang dipanggil bearish engulfing. Memang dasar ini adalah dasar dipanggil deceleration. Okay. Alright. Kenapa saya berani untuk buy jam 10 malam? Saya kata saya trade news. Betul ni, trade news saya pukul 10 positif, saya buy lah. Maka saya buy. Saya buy ni, okay, nanti kita tengok dekat mana saya nak exit. Atau adakah saya perlukan 1 jam dari sekarang, 2 jam dari sekarang, macam mana? Okay. Tengok berapa kita floating. Kita floating 27 pip. Okay, yang ini kita dah stop lah kategori yang ini sebab tak hit. Okay, kita floating 1 pip. Biarkan. Okay, takkan nak tunggu ni, tak payah, kita tinggal dulu. Jangan risau. Yang penting saya nak letakkan the komposisi. Bila kita membaca trade news tadi di awal, rakan-rakan kita bertanya, maka kesannya saya berani untuk memberi dolar kerana dalam keadaannya strong untuk tempoh jam 10 malam. So bila saya nak exit 10, setiap 1 jam, 2 jam, terserah pada kita lah. Keputusannya itu membeli. Itu jelas. Okey, saya kecilkan semula graf ini. Saya tak tahu orang lain mengajar macam mana, tapi saya mengajar straight to the point. Jangan marah saya lah, jangan marah orang lain. Kalau salah tu salah diri saya. Boleh marah saya, jangan marah orang lain. Cara masing-masing, tapi ramai yang faham cikgu, tak apa, insyaAllah. And then kita terus kepada jam 6, saya besok 6 Agustus kita ada inflasi untuk the expectation QQ ni maksudnya quarterly. Inilah suku tahun yang ketiga di jangkaan. Ni jangkaan inflasi. Tengok inflasi dia sebelum ni 1.24%. Apa yang diperlukan oleh siapa trade NZD, GBP NZD, NZD USD, NZD JPY adalah satu inflasi yang meningkat. Dia nakkan dia meningkat ni mungkin 1.5, 1.7 atau 2.0. Tengok NZD di peringkat awal dah cun-cun cantik-cantik. Semua ada peningkatan. Adakah inflasi juga akan meningkat? Jika dia meningkat, NZD akan boost up. Dah lama tak dengar perkataan boost up. Boost up. Selalunya saya kata skyrocket. Ni saya boost up. Bahasanya patah balik. Asal menggunakan kamus ni Ponorogo. Boost up. Naik atas. And then kita ada sebelah petang sesuatu yang menarik perhatian saya. Semenjak Governor Bailey ambil alih Bank of England, saya melihat kekuatan Bank of England ini kembali kepada istilahnya orang tempatan.
Bailey ni orang tempatan, maknanya memang orang UK, orang British. Mark Khan ni orang Canada. Bukan import luar lah. Bukan. Okay. Dia tak guna player import. This time dia kekal dengan residency. Pemustautin. Pemustautin. Bank of England Policy Report. Okey, ni kena digest tuan-tuan ni jam 2 PM. Jam 2 PM kita. And then kita ada MPC votes juga, sesuatu yang perlu diberi perhatian. Macam saya jelaskan, bagaimana nak membaca 009. Jika dia 0900, bermakna ada 9 voters dan tiada sebarang yang menolak dan tiada sebarang yang menyokong. Bermakna ke-99 kali ini tidak mengundi untuk mengubah, tetapi kekal dengan polisi monetary yang atas ini untuk bergerak ataupun melaksanakan polisi mereka tanpa ada keperluan tindakan. Maknanya dia flow. So jawapan di sebelah kita yang di actual ini, jika dia kekal 009, bermakna GBP stagnancy sahaja. Tak ada satu yang boleh menggerakkan dia secara agresif. Dia akan kembali kepada mana? Dia akan lihat kepada yang bawah ni. Ni 0.10% dan Q&A daripada Bailey. Dulu Mark Carney bercakap 7.5 dikala azan maghrib 7.29, 7.30 dia sibuk ding 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 nak bercakap depan TV. Kita tengah Allahu Akbar, mata tengok tepi, naik turun. Sudah. Sebenarnya wanita. Gitu. Okeylah dia. Okey, 0.10%. Jika kita turun sedikit ke bawah. Inilah dia 0.10%. Bermakna suatu kadar interest rate yang dijangka tidak berubah ya. Dan kita tahu bahawa Bank of England sebelum ini pun Pak Su, kita dah bincangkan, mereka melaksanakan pembayaran gaji yang terbaik di dunia kan. Kita pernah tahu setelah pakej rangsangan ekonomi mereka dibentangkan oleh Rishi siapa nama entah, itulah dia punya Menteri Kewangan lah. Dan kita nampak terbangnya GBP semasa itu begitu unstoppable dan sekarang pun semakin tinggi. Belum ada lagi polisi kewangan sekarang ini yang berjaya mematahkan kehebatan Bank of England. ECB berjaya bukan dalam sektor ni ya, dalam sektor humanity ataupun sektor kemanusiaan seperti mana Bank of England yang mempertahankan rakyat mereka asal isu pandemik. ECB gagah perkasa, macam saya katakan Europe Strong kan. Sebelum ni masih ingat lagi perkataan Europe Strong yang saya amalkan tu, kerana mereka mendapat pembiayaan melalui financial market di seluruh dunia. Itu yang menyebabkan mereka kuat kan? Tetapi Bank of England dalam negara sahaja, mereka cover rakyat mereka dengan gaji yang banyak ni dibayar. Dengan gaji banyak tu macam mana nak jaga petani, macam mana nak jaga kerana isu pandemik. Itu yang membantu investors bertambah yakin setakat ini untuk kekal melabur di dalam United Kingdom kerana kerajaan mereka membantu dalam kategori rangsangan fiskal stimulus. Kita pun ada di Malaysia ala-ala penjana gitu, bayar RM50 redeem kan boleh. Betul, itu pun bantuan juga. Ambil, jangan tak ambil. Tapi saya dapat mesej lah, anda tidak layak terima. Allahu Akbar. Tak layak? Tak layak. Sama lah. Kat mana pula salah saya ni. Tapi itu contoh yang kita nampak di seluruh dunia sedang melakukan restructure semula untuk membantu ekonomi masing-masing kan. Okey, itu pergerakan sehingga Agustus esok jam 6. Kita ada pound sterling yang akan mendominasi. So saya merasakan bermula jam 2 petang ini sehingga jam malam ke 9, maka pound sterling akan dalam keadaan yang aktif ya, pergerakannya aktif. Okey. Seterusnya kita bergerak pada 7 hari bulan. Ini 7 hari bulan. 7 hari bulan ini kita tahu kita ada monetary policy statement. Ini sedikit rentetan daripada yang ini ya, RBA rate statement semalam yang telah pun dibincangkan, di mana tiada sebarang bentuk perubahan dalam segi dasar polisi. Dan kita lihat AUD sangat kuat dalam keadaan accelerate. Terus naik kuat, sangat kuat, tak ada handbrake kan. Sampai hari ini pun dia terus naik. Walaupun dia perlahan tapi dia naik. Satu counter yang saya selesa untuk trade dalam keadaan tidak tertekan.
Naik sikit-sikit pun tak apa, susah nak jatuh. Tu yang penting susah nak jatuh kalau dah buy. Itu cukup penting. Alright, so ini rentetan dia lah jam 9.30. Jadi ini perlukan digesting. Sini akan memberi macam mana potensi mereka seterusnya. Okey, ini juga menjadi perhatian saya, iaitu Canadian dollars, UCAD. Siapa trade UCAD macam saya? Bye bye. Saya sell UCAD 13440. Saya TP 13300. Saya baru TP semalam. Pagi tadi saya TP. Alhamdulillah. Okay. Employment change memerlukan 3,750. Yang satu figure yang menyusut daripada sebelum ini 9,529. Ni 375.0K ni, K ni ialah ribu lah kena faham lah. Dia perlukan satu bacaan yang meningkat, tuan-tuan. Ingat, daripada 900 ni dia menyusut ke 300. Jadi jika ini semakin menyusut, ini akan merencatkan kejatuhan UCAD. Saya masih membaca UCAD dalam keadaan yang bearish trend Ke bawah. Okay, kita tengok sekejap UCAD kita. Alamak, kita punya UJ tengah jatuh. Kita simpan dulu. Kita tengok UCAD kita. Mana UCAD sekejap? Mana UCAD kita ni? USD CAD ada. Dia tengah trend ke bawah lagi kan. Besarkan sikit. Okey. Trend dia sedang dalam keadaan yang dipanggil sebagai downtrend lah. Okey, jelas. Masih dalam keadaan downtrend. Untuk daily juga dalam downtrend, dan untuk monthly juga sedang dalam keadaan bearish engulfing yang sangat rendah. Dan ini berpotensi untuk semakin rendah kepada paras 129 sasarannya. Jika dia mengalahkan candle yang ini, maafkan saya besarkan sedikit. Ni candle sebelah ni yang kecil comel ni, dia dah beat dah nampak ni. Dia tengah test dia punya support. It's a technical. You need to solidly beat this candle untuk force ataupun memaksa cancellation terhadap second candle ini yang membentuk bullish engulfing, patah dan dia untuk mencabar paras 12965 yang ini. Ini candle yang kita sasarkan di sini. Tuan-tuan Okey, untuk itu kita tinggalkan dulu UCAD dan saya masih meletakkan potensi bearish trending terhadap UCAD. Dan sekarang pun semakin rendah. Okey, kita boleh celah je. Apa dia? Fitri Hakim, Cikgu Yun, macam mana nak tahu nada hawkish dengan dovish dalam satu-satu conference? Okey, dia betul general. Dia mesti ada topik. Mesti Fitri, ada topik. dia kamu kena faham topik apa yang dia bincangkan. Hawkish, dia panggil hawkish, dan dovishness. Itu lawan dia. Dovishness ni dose dia, maknanya menjunam. Hawkish tu maknanya melayang ke langit ataupun skyrocket lah saya panggil. Dia kena ada topik. Topik apa yang mendorong? Fitri kena spesifik sikit. Baik. Ya. Indeks ada juga yang bertanya macam Zamri Ismail. Assalamualaikum cikgu, apa pandangan cikgu tentang dolar indeks yang semakin rendah pada waktu ini dan kesan terhadap indeks serta komoditi dolar classes dan mencari peluang dagangan. Kalau kamu cerita pasal USD index saya USD index ni dia yang mengatakan the strength of the currency, iaitu kekuatan terhadap dolar. Indeks ini dia akan terkesima dengan stok. Siapa yang tanya tadi? Zamri. Cik Zamri. Tengok stok. Pergi kepada Nasdaq. Tengok Nasdaq. Perhatikan betul-betul. Nasdaq. Kedua Dow Jones. Biasa Dow J lah dia panggil. Tengok dua tu pun okey. Kemudian tengok Eurostock. EU, kadang EU 50 ataupun itu adalah kategori Eurostock 50 counter. Kalau di Amerika dia ada SP 500, 500 basket, Standard & Poor. Baik, dia akan songsang. Dia akan songsang. Menyongsang. Bukannya mengikut arus. Bukan. Okey. Purata sifat dia akan songsang. Bermakna jika indeks ni semakin rendah, stok akan meningkat. Saya dah kupas benda ni banyak kali. Macam mana nak value kan, nak melihat kekuatan dolar. Zamri tanya tu bagus tu. Bagus. Bila dolar ni semakin rendah, bermakna nilai saham itu akan semakin murah ke semakin mahal? Pak Su, mahal lah.
Faham kan saya cakap? Songsang. Songsang. Ayatnya Songsang. Okey, baik. Sekarang dolar indeksnya semakin rendah. Rendah. Saya kata tengok dalam kategori Nasdaq, tengok pergi kepada Dow Jones, tengok kepada Eurostock. Eurostock ni setengah broker dia ambil counter EU50. Euro 50. Itu singkatan dia. Ada yang menggunakan tag sebagai E50. Ada yang perkataan Euro X, ada yang kata Euro stock. Adalah tengok pada broker masing-masing lah yang meletakkan dia punya kod kat situ. Ini bila nak tahu dolar tu kuat tak kuat, dolar tu kena sell off ke ataupun tidak, commonly dia akan rendah, maknanya dia downtrend, stok ini akan tinggi. So kalau kita ragu, kita samar, aku nak buy ke aku nak sell, aku nak buy ke aku nak sell, saya nak buy, macam dekat ujung-ujung, macam dah terlalu rendah, nanti kan floating. Tak apa, tengok saham dia, tengok Nasdaq. Paling seronok tengok Nasdaq dengan Dow Jones. Lepas tu tengok Eurostock. 3 ni jaga. Lepas tu kawan dia baru tengok SP500. SP500 tu adalah counter di dalam Amerika. Kalau Euro dekat Eurostock lah, dekat counter FTSE di London. Okey, jika kembali kepada Dow dengan Nasdaq itu, dah automatically semua counter akan melihat. Okey, semakin tinggi pointer dia, DAX dengan Dow ni naik. So ini bermakna nilai dolar yang rendah memberi potensi investor macam kita ni as a carry traders membeli sesuatu saham itu dengan harga yang murah. Sebab dolarnya murah. Jadi sahamnya naik. Persoalannya satu, Donald Trump suka. It's a very good profit. Saham aku naik. 2 minggu lepas cikgu cakap macam ni. Okey tak, Muzamri? Faham tak kat situ? Okey, bila kamu meletakkan sesuatu sandaran tu pada saya bukanlah sayang menyayang, itu nak kata Jamal Abdillah, bukan gitu. Bukan sandar tu lah. Pasal sandar bukan. Alamak, itu mantul. Okey. Terangkat boy, mantul. Maksud saya, kita jadikan dia sebagai kita punya panduan lah. Yeah. Adakah pilihan kita sesuai ataupun tidak. So bila stok yang semakin tinggi, yang paling untung di dunia saya kata adalah the stock traders, bukan currency traders macam kita. Currency traders macam kita ni grab the opportunity melalui pergerakan harga itu. Itu baru kita. Bukan tak boleh jadi jutawan atau billionaire, but mostly the billionaire came from the stock trading. Tak kaya tak apa, kau dah sedar diri tak kaya tu, faham-faham je lah kan, dah memang tak kaya. Muka jangan stop. Okey, selesai kat situ. Baik. So saya harap Zamri boleh nampak macam mana cara cuba untuk correlatekan perkara ini. Dan bila indeks yang rendah nanti, dia akan mengheret salah satunya USD currency. Yang itu boleh pilih lah, USD JPY, USD CAD, apalagi USD CHF. Dia akan ikut indeks ni untuk perlahan rendah. Tapi jika stok yang jatuh, sell off, maka perhatikan dollar strength akan meningkat. So bila dollar strength tu meningkat, emas akan jatuh. Barulah sell off emas sampai penat dekat atas. Orang dah terfikir bila nak jual emas. Maka apabila berlakunya the massive sell off from the stock market, di saat itu juallah emas anda. Jangan fikir lagi. Jangan fikir-fikir. Baik, saya ya. Jelas. Thank you cikgu. And then kita kita berhenti dekat jam 8.30 malam tu. CAD malam lusa nanti yang 375 tadi. Yang ini kita perlukan peningkatan, sebab kalau kita lihat agak jauh dia menyusut dari 952 ke 375, 500. Separuh habis, 60% lah senang cakap, lebih. So berapa agaknya keadaan di Kanada setakat ini? Kanada kena pandemik tak? Mesti kena. Confirm kena kan masa. Tapi sejauh mana mereka menyusun atur ekonomi mereka untuk merancangkan pekerjaan dicipta supaya penduduk atau rakyat itu tak suffer, menderita kan. Sampai bila nak kena kuarantin, kita pun perlukan cash flow. Betul. Jadi kita nakkan bacanya meningkat dekat sini meningkat.
meningkat sikit pun dah okey maksud dia. Boleh lah. Maksudnya support kalau lah. dia masuk 4 angka 4 Ya betul. 5-0 ke. Ya betul. Okay. So ini akan merendahkan UCAT kita tadi yang kita letak trend bearish ke bawah, kan? And then kita ada unemployed. Okay, unemployment ni nanti dia akan memberi rangsangan terhadap Canadian Delunis. Kita nak 11.1 sasarannya. Dia menyusut daripada 12.3. So kita nakkan dia 10.0 atau 9 mungkin. Lagi rendah lagi bagus. Lagi rendah lagi bagus. Tengok kedudukan NZD ni. Kita baru tengok NZD dari 5.6 tinggi, dia boleh drop 4.0. Ini bermakna situasi di New Zealand sekarang ini sedang pemulihan. Adakah Canada akan follow? Follow kata dia. Kalau dia follow, ini bermakna USD/CAD akan semakin tertekan untuk jatuh. Tapi harus diingat, ada data yang menyusul serentak. Okey, iaitu average hourly earnings, data gaji di Amerika, data NFP, the king of economic data juga akan muncul, beserta dengan data juga unemployment rates mereka yang dikabarkan menyusut kepada 11 kepada 10. Kita ambil bulat-bulat je, kita tak payah baca ekor. Kita perlukan 9 atau 8 lagi bawah. Alright. Dan ini dia adalah angka 1,550,000 pekerjaan baru yang dijangka tercipta bagi bulan Julai bulan 7 pada sasaran sebelumnya 4,800,000. So apa yang cuba untuk kita lihat sasaran ini adalah peningkatan terhadap NFP. Jika dia berjaya mencecah melepasi ini, mungkin 1,700,000, 1.7 ke 1.8 ke, cukup untuk melastikkan dolar bagi tempoh yang dekat ataupun tempoh medium bagi perjalanan Wall Street pada malam itu untuk skyrocket. So di saat ini emas akan jatuh, mungkin jatuh 200 pip, mungkin jatuh 300 pip, wallah alam, tak tahu. Sebab emas dah kat pucuk kan, semua orang kata sell, tapi tak nak juga sell. Sikit naik turun, gitu-gitu je. Suka dia lah kan, dia nak letak macam mana pun dia punya emas. Emas ada cerita menarik di sebaliknya, dan saya masih meletakkan sasaran saya 3,000, 5,000, lepas 3,000 dan juga 10,000. Sasaran baru saya untuk setakat ini in between 2,300 lah ataupun 2,400 ke. Saya ambil dulu bacaan di antara 300 ke 400 pip daripada harga sekarang. Saya kena lihat situasi NFP dulu supaya saya in terms of projection dia, adakah bersesuaian saya nak kekalkan atau saya nak sell sekejap emas untuk tempoh beberapa hari ini sementara keadaan yang baik. Jika NFP berjaya beat the expectation. Data gaji juga main peranan. Ini saya kata tadi negatif. Kalau sini bacaannya negatif positif, adakah dia weak ataupun dia strong. Kita dah bicarakan isu-isu negatif positif ni. Maklumlah, jika perlukan penjelasan lebih jelas, Cik Boboy kita akan menjelaskan apa peranan positif dan negatif. Wow, untunglah Boboy. Dia dah menguasai, insyaAllah. Tapi saya rasa mudah kan nak menguasai, tak susah. Cuma jangan keliru. Jangan keliru. Alright. So untuk hari Jumaat ini kita akan menyaksikan the most powerful economic data akan launch ataupun release. Tapi apa yang berlaku sekitar kita sekarang ini? Okay, saya ada highlight 15 hari bulan ni, yang kalau dilihat kosong. 15 ni kosong. Jika kita tengok daripada medium, ada kerja tak kat medium ni? Cuba kita tengok sikit. 15 hari bulan pun kosong, tak ada apa-apa tuan-tuan. Ada FOMC nanti 28 kan? And then yang lain-lain tu ada Eurogroup meeting untuk hari Isnin kan? Kita ada Treasury Currency Report. Ini semua perkara yang akan berlaku pada minggu yang ketiga, insyaAllah. Okey, kita fokus mula kepada kita punya jadual hari ini ataupun minggu ini. Kita kembali sekejap. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan. Okey, kenapa 15 yang perlu tuan-tuan highlight? Makin dekat kalender, ini adalah hari di mana
phase 1. Ingat phase 1, deal Amerika-China phase 1 yang akan dibuka semula perbincangan untuk disambung ke phase 2, iaitu pelaksanaan terhadap persefahaman antara China dan Amerika pada phase 1 yang sebelum ini, iaitu perjanjian 6 bulan selepas implementationnya dipersetujui. Adakah China mengikuti terma dan syaratnya itu atau tidak? Jika dia ada berlakukan kegagalan ataupun kurang sempurna dalam implementation ini akan merencatkan market. Jaga betul-betul. Jaga betul-betul. Nampak kosong aja kan? Ini akan movekan market volatile. Saya meletakkan market yang agak berisiko bermula dari 15 hari bulan ini dan beberapa hari seterusnya. Kesan daripada geografi politik ini dipanggil sebagai geografi tension ataupun geotension political. Malaysia panggil politikonomi. Politikonomi. Saya tengok. Itu Malaysia punya ayat kamus. Okay. Alright. So kita lihat dulu situasinya. Jika ada berlaku implementasi yang belum sempurna, ini akan memberi kesan kepada dolar dan memberi kesan kepada emas. Baik. Sebarang kegagalan seperti mana syarat-syarat yang sebelum ini terma, seperti perjanjian belian soya, kemudian Amerika nakkan patent branding mereka supaya hak cipta terpelihara itu dikuatkuasakan, kan? Dan antara satu lagi yang didesak oleh Amerika adalah TikTok. Nampak kecil isu TikTok ni, jangan main-main TikTok ni di Amerika sangat luas dia punya pengaruh. TikTok. Apa yang Trump letakkan syarat? Jika TikTok nak wujud di Amerika, dia nak ada mana-mana konglomerat di dalam Amerika beli TikTok ni sebagai the ownership daripada Giant Panda. Syarat dia Donald Trump letak macam tu. Kalau kita nak sangat TikTok ni, memang rakyat Amerika suka, beli TikTok ni, pemilikannya mesti dimiliki oleh Amerika. Dia tidak membenarkan TikTok ini dimiliki oleh the Giant Panda, sebab the origin is from the Giant Panda. You nak niaga dekat Amerika boleh, TikTok ini mesti dimiliki oleh konglomerat Amerika atau mana-mana company dalam Amerika syarikat. Dalam Amerika? Ya. Dia konsep, contoh saya bagi tahu. Di Australia, broker macam kat ABC kat luar sana, dia tak boleh simply berniaga dalam Amerika. Dalam Australia. Dia kena ada dalam Australia, dia buka premise dalam tu, dia buka company dalam tu, dia register dalam tu, baru government allowed. Tapi pemilikannya masih lagi milik the origin, asalnya. Dia konsepnya sama di Amerika, tetapi ownership, pemilikan mesti dimiliki oleh orang Amerika. Kalau yang itu setuju, maka Trump kata China bekerjasama dengan kita. Tak tahu berapa nilai. TikTok ni pukulan TikTok je. Pukulan. Itu antara yang dia add, dia tambah, yang akan memberi kesan pada volatile USD nanti. Nampak simple TikTok ni nilainya tak tahu berapa bilion, saya pun tak tahulah. Saya pun tak faham macam mana dia untung. Dia macam Instagram lah. Adalah nilai-nilai. Setakat ini apa yang saya faham, saya mengikuti perkembangan geografi tension ini, dia berkait dengan kempen Donald Trump juga. Dan antara company yang akan mengambil alih TikTok selepasnya adalah Microsoft. Saya beritahu Bill Gates. Bill Gates sedang berkira-kira untuk menyahut cabaran Trump untuk membeli dan memiliki TikTok. So akan ada brand baru, tak tahulah macam mana, tapi TikTok itu Toktik ke? Toktik dia gitu-gitu dah. Tak apa. So itu antara yang perlu kita highlight nanti 15 hari bulan. Kita tak pasti ataupun tak janji ataupun tak handsome tak apa, tu tak tahulah macam mana gaya. Tak apa. Bagi gelak dia. Bagi pandangan cikgu sendiri lah, sebab dia dah ada krisis Amerika dengan China masa yang dekat Houston tu. So yang fasa kedua ni macam mana? Dia fasa kedua ni adalah kesinambungan. Tak silap saya dia ada 6 fasa.
Dia ada 6 fasa tu. Banyaknya. Donald Trump ada mention 6 fasa jika saya tak silap. Atau mungkin 7, tapi yang saya ingat ada 6. Sekarang baru 1. Dan satu fasa tu ambil masa 6 bulan. Purata 6 bulan untuk implementation. So kita boleh baca untuk pergi ke fasa 2 dia akan ambil lagi 6 bulan. So maknanya setahun 2 fasa. Kalau ada 6, maknanya ada 3 tahun baru selesai. Trump punya kempen bulan 11 nak election. Kalau dia kalah, dia cuma ada 2 tahun je. Betul lah. So dia akan cuba pastikan kesemua 6 implementasi ini berjaya diselesaikan. Pada saya, kalau setahun cuma 2, setahun 2 lah kan? 2 fasa, dia sambung lagi satu penggal 2 tahun, maknanya berapa dia dapat? 2, 4, 6 lah. 6. Betul lah, tu pasal Trump. Ikut kira ada ngam lah. Trump pastikan ini legacy dia untuk membantu kekayaan Amerika. So kita harap dia kalah lah. Kalau dia kalah senang kita nak sell dolar. Kita sell dolar kuat-kuat senang je. Okey, itu berlaku. Apa yang perlu untuk kita lihat kesesuaian sepanjang minggu ini dan kesinambungan akan datang? Untuk sepanjang hari ini adalah disebabkan situasi ketidakkebersamaan dalam politikal di Amerika. Selain daripada cikgu minta ulang kesian dekat penonton kita. Kenapa? Yang masa kita sambung tadi sikit. Boleh? Sambung apa? Yang gol tadi tu. Kenapa kan gol? Sebab daripada situ dah ada komen mengatakan bahawa tak dengar suara. Muzik, ada muzik masuk. Jadi kena ulang balik lah. Saya tak nyanyi pun. Saya tu tak ada muzik. Saya tak suruh menyanyi. Bersyair. Syair. Oh, tengok alamak bergerak-gerak. Dia ni apa? Ni gol baik. Dia nak tanya pasal apa ya? Dia sebenarnya yang tanya ni nampak news USD macam sekejap je tadi. Jadi dia minta tolong tengokkan gol lah. Dia tak sempat tadi. Okey, saya yang lain semua komen kata Okey. Dah macam sedia kala. Terima kasih Hafiz Amran Saya punya ni jam Alah, dia punya pula jam. Tadi lagu keluar. Okey. Relax juga. Saya masih meletakkan situasi yang berlaku sekarang Ini data ni bercampur Saya beritahu dia bercampur. Ni bercampur. Ni dipanggil sebagai, jika ni selesai, dia adalah Doji Candle. Doji Candle adalah undecision trend ataupun undecision position yang berlaku. Okey, dia tak selesai. So ini hanya akan selesai pada jam 1 malam ataupun 1 pagi atau 2 pagi baru kita akan nampak. Jika kita lihat daripada implementasi terhadap data Amerika yang sangat baik ini, positif di saat ini, maka emas ini memang wajar untuk dijual bagi tempoh yang dekat. Dia dekat, bukan tempoh berterusan, yang dekat. Okey. Oleh yang demikian, jika saya meletakkan saya nak menjual pada jarak yang dekat, saya ambil satu, saya jual je macam ni. Saya sell satu yang dekat. Tapi di mana untuk saya kita review balik pada minggu hadapan Adakah jualan kita ini munasabah ataupun tidak? Baik,
Ini jika dilihat dari keseluruhan pattern yang sedang berlaku dalam kategori carta dengan kedudukan seketika, bahawa saya boleh letakkan saya menjual emas dalam jangka yang dekat. Tapi di whole picture saya masih mengekalkan belian terhadap emas untuk lebih tinggi pada harga sekarang, untuk faras 2,300 dan ke atas bacaan dia. Kan? Okey, saya letakkan dulu belian jualan satu. Okey. Mana tadi? Di mana saya nak TP? Apa panduan saya untuk TP emas pada jarak yang dekat? Saya melihat satu bentuk candle yang sekarang ini hampir kepada sistem shooting star yang hampir nak sempurna tapi belum sempurna. Saya perlu kekalkan momentum doji ni. Jika doji ni and decision ini terbentuk jelas dan clear, maka sell saya akan saya kekalkan untuk taraf sederhana pada para take profit seketika. Okey, bermakna yang paling dekat, kita ambil yang sinilah yang paling dekat yang paling dekat naikkannya. Okey. Okey. Dan di mana TP saya? Inilah saya punya support, nampak? 2032. Kat sini dah ada satu support zone untuk daily hari ini, intraday kita hari ini. Ini dah ada support dia. Saya boleh letak TP kat sini untuk saya letakkan TP jarak dekat saya. Atau mungkin ke bawah sikit 2030 atau di bawah 210. Okey. Jadi untuk seketika ini saya meletakkan sasaran pada jarak 61.8 kita ataupun 2020 profit kita di sini ya. Ini TP kita yang kita letakkan jarak dekat pertama 2027. 2000 tu TP kita 27. Okey. So di manakah saya punya stop loss? Di atas sinilah 2055. Betul, saya genapkan 2056 ya. Ni saya punya stop loss. Hit ataupun tidak, kita tengok macam mana cara dia bekerja. Okey. So range ini adalah range sebanyak 87 pip untuk loss dan TP kita adalah 196 ataupun 201 pips untuk profit. So ini dipanggil sebagai 1+2 ataupun 1/2. 80 kali dengan 2 160 ataupun 1/2.5 atau 1/3 terhadap komposisi kita. Okey, kita boleh letakkan profit kita untuk membeli UJ tadi kan. Alright, mana UJ kita tadi? Kita letakkan take profit kita dan kita punya stop loss. Hilang pula UJ saya ni. Ada. Ni dia. Okey. Okey. Fahamkan tuan-tuan ya. Ini adalah pergerakan ini yang saya panggil permulaan data Amerika yang baik dan sepatutnya dia support. Tapi kenapa dolar semakin jatuh? Kerana tension yang berlaku. Okey, terlebih 2 minit saya terus kepada take profit. Saya masih kekalkan belian. Maka untuk itu profit saya dalam jarak yang dekat tidaklah jauh sangat-sangat. Jauh tak jauh, dekat tak dekat. Di sini. Okey. Inilah saya punya take profit, iaitu ini adalah saya punya resistance, maka saya letak 106.00 lah. Tak. 106.05 betul ke 05? Nanti saya tengok 05 betul ke? Yes, ni 05. Ni kita punya range yang kita target untuk dia profit. Dan di manakah saya punya stop loss? Bawah ni lah. Inilah stop loss saya. Stop loss saya lah 105.30. Okey, itu stop loss saya. So range untuk AUD pula, UJ ini loss kita sebanyak 28 pip, TP kita adalah sebanyak 46.8 atau 47 pip. So nisbahnya adalah 1:1.5. Pergerakan ini adalah pergerakan yang masih untung, tetapi 0.15 saja nisbahnya, dengan kapasiti floating kita sebanyak lebih kurang 20 atau 32 pip negatif sedang floating. See, itulah untuk minggu ini dua yang kita letakkan sasaran. Dan jika gold ini berjaya untuk semakin rendah, maka kita ambil satu peluang lagi di sini untuk gold untuk jarak dekat. Setelah harga mencecah take profit, barulah kita akan berkira-kira semula untuk melihat potensi membeli ataupun menjual gold pada sisi yang seterusnya.
Dan terima kasih sangat daripada saya. Mudah-mudahan rezeki dan waktu yang sama kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan kembali pada Pak Sulkifli. Waalaikumsalam dan juga ribuan terima kasih kepada semua. Dan terlebih dahulu saya ingin mohon maaf atas sedikit gangguan, tapi tak ada masalah. Anda boleh tengok siaran ulangan dia boleh betul lah dekat saya ulangannya nanti di penghujung tu. Dan terima kasih juga atas soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang banyak membantu bukan anda tapi ramai lagi di luar sana. Dan untuk segmen bicara fundamental ini yang dikuasakan oleh XM Malaysia, ditaja oleh SM. Jadi kalau anda nak buka akaun, senang je, link yang ada dekat situ anda klik saja. Okey, terima kasih cikgu. Dan esok kita ada borak bersama dengan Belento jam 9 malam. Yang itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga profit malam ini untuk anda.